Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nordin bin Ahmad, memegang kad matrik D2020-209-7303. Hari ini saya akan membincangkan isu penggunaan dadah dan ketagihan dengan mengkaitkan teori alternatif 5 Factor Model of Personality oleh Marvin Zuckerman. Dadah ialah bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau organisma untuk merawat atau mencegah. Dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan, disuntik atau dimasukkan ke dalam badan dengan kuantiti yang tidak sepatutnya kerana ia mampu untuk mengubah cara minda dan tubuh untuk berfungsi. Ketagihan pula adalah penyakit mental yang kronik dan berulang yang melibatkan pengambilan dan pencarian substans secara kompulsif walaupun tahu ianya memberikan kesan buruk. Marvin Zuckerman lahir pada tanggal 21 Mac 1928 di Chicago. Beliau mendapat gelaran doktor dalam psikologi klinikal di New York University. Beliau merupakan seorang profesor di University Delaware. Beliau terkenal dengan penyelidikan ke dalam asas psikobiologikal kepribadian manusia. Teori alternatif 5 Factor Model of Personality menghuraikan kaitan personality sebagai salah satu komponen profil psikologi yang dilihat dalam kajian ini. Model ini dibangunkan oleh Marvin Zuckerman sebagai pesaing kepada 5 Factor Model Personality. Menurut Zuckerman, 5 faktor personality mengandungi komponen yang menggambarkan ciri-ciri membentuk personality. Faktor pertama adalah neuroticism. Track ini mengukur kebimbangan, ketakutan, emosi dan tingkah laku agresif. Selain itu, faktor ini juga dikaitkan dengan ketidakpatuhan obsesif, kekurangan keyakinan diri dan sensitiviti terhadap kritikan. Dalam konteks masalah penyakit dadah, track ini dilihat selalu dikaitkan dengan faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi penyakit dadah. Menurut kajian yang diterbitkan oleh National Institute of Health US, mendapati bahawa mereka yang terlibat dengan ketagihan dadah adalah berpunca daripada masalah kebimbangan dan tekanan yang dihadapi. Seterusnya ialah agresif. Track ini mempunyai komponen yang mengukur tingkah laku agresif atau pemusuhan, kemarahan, kawalan kendiri dan keinginan sosial yang rendah. Track ini juga dikaitkan dengan tingkah laku yang kasar, seorang yang antisosial, suka menipu, cepat marah dan tidak sabar. Dalam mengaitkan track ini dengan isu penyakit dadah, komponen yang mengukur track ini sering dikaitkan dengan masalah penyakit dadah. Selain itu, sikap seperti suka menipu, cepat marah dan tidak sabar adalah dikaitkan dengan kesan akibat daripada pengambilan dadah kerana desakan atau berada dalam pengaruh dadah. Secara tidak langsung menyebabkan mereka yang terlibat dengan isu dadah turut mempunyai masalah perhubungan akibat daripada penggunaan dadah. Faktor yang ketiga adalah impulsive sensation shaking. Track ini mengukur sosialisasi yang rendah, psikotisme yang tinggi, impulsif yang bertindak secara terburu-buru dan tidak memikirkan akibat, dan menginginkan sensasi yang digambarkan sebagai mencari keseronokan dan kegembiraan, suka akan kepelbagaian dan suka akan situasi yang penuh cabaran, serta sukar jengka. Ia juga dikaitkan dengan pemilihan rakan-rakan yang akan menjuruskan mereka kepada keseronokan yang dicari. Dalam mengaitkan isu dengan track ini adalah pengaruh rakan yang akan menyebabkan pelaku menjadi seorang penagih dan tidak memikirkan kesan terhadap penggunaan dadah tersebut. Yang keempat, iaitu sosial. Track ini menggambarkan sebagai individu yang extrovert, suka bersosial, menghadiri majlis keramaian dan berinteraksi dengan orang ramai. Individu yang mempunyai track ini tidak gemar kepada pengasingan dan berseorangan. Dalam aspek penyakit dadah, kebanyakan penyakit dadah mempunyai keinginan bersosial yang tinggi, mempunyai ramai kawan dan sukakan keseronokan yang didapati daripada menghadiri majlis keramaian. Menurut Zuckerman, terdapat hubungan yang signifikan antara track sosial ini dengan tingkah laku penyakit dadah. Faktor yang terakhir ialah aktiviti. Track ini menggambarkan personaliti seseorang yang suka akan gaya hidup aktif dan sentiasa bertenaga. Track ini juga akan menggambarkan perasaan kegelisahan sekiranya tiada aktiviti yang dilakukan. Dalam kajian dilakukan oleh Ball yang dilakukan kepada 450 orang penagih dadah kokain menggunakan skala ZKPQ, hanya track impulsive shaking
neuroticism, agresif yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan keparahan penagih dadah. Skala sosial dan aktiviti didapati tiada hubungan yang signifikan keparahan penagih dadah. Terdapat cara untuk membantu penagih. Yang pertama, program bantu diri penagih. Yang kedua, mendapatkan rawatan. Dan yang ketiga, kuatkuasa undang-undang. Selain itu, cara mencegah kes dadah pula ialah mesej melalui media dan program pendidikan dadah. I know is not enough. She's a